Ada masanya kita kena cerita, ada masanya kita tak perlu cerita. Jangan sepanjang masa tak ada cerita je. Kita kena tegas dengan Islam dan akidah perjuangan yang kita anuti itu. Saya nak bawa satu cerita. Pengusi bagi pada saya 45 minit. Mungkin 40 minit saya boleh berhenti, kita buka soal jawab, ataupun 45 minit. Saya nak sebut tentang apa yang disebut oleh Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah. Bila saya terkedangkan kembali apa yang disebut oleh Asy-Syahid Said Qutb ini, kita nak cerita orang yang tak hidup di zaman Nabi, tetapi orang yang menghayati Al-Quran dan akidah perjuangan itu. Dia kata ke adik dia yang perempuan, ketika mandi nak dijatuhkan hukuman gantung, dia kata, wahai adikku, tentu bila kamu melihat aku akan digantung, kamu akan lihat bagaimana tali yang akan mencerut leher. Kata Said Qutb rahimahullah. Ini antara kata-kata yang terakhir dia kepada adik perempuan. Wahai adik perempuanku, bila kamu melihat bahawa aku akan digantung, tak ada benda lain yang kamu lihat. Kamu akan nampak tali gantung yang akan menjerut leherku. Kamu gerun, kamu takut, kan? Kamu gerun dan kamu takut. Dan kalau kamu berfikir bahawa kamulah orang yang memulakan Islam itu, tanpa kamu Islam tak jalan, tanpa kamu Islam tidak akan berkembang, kan? Kamu kena ingat bahawasanya Islam itu bukan dimulai oleh kamu. Islam itu bukan dimulai oleh aku. Islam itu bukan dimulai oleh kamu. Tetapi Islam itu adalah merupakan suatu ajaran, satu perjuangan yang dimulai oleh orang yang sebelum ini, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Islam itu tidak berakhir dengan kematian kita. Ada bila kita pergi, kita mati, berakhirlah Islam. Tidak. Islam itu tidak akan berakhir begitu. Dan Islam itu akan berakhir sesudah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghujung dia, hancur dunia ini, pergilah Islam itu. Dalam arti katanya, perjuangan Islam itu tidak akan terhenti dengan sebab tak ada kita. Kata Said Qutb rahimahullah kepada adik perempuannya. Jadi bila kita faham, kata Said Qutb pada dia, bila kamu terasa begitu bahawa tanpa kamu Islam itu boleh hidup, tanpa kamu Islam itu terus berkembang, tanpa kamu Islam tidak akan berakhir, maka kamu tidak akan rasa sempit dada. Kamu akan memberi suatu pengharapan kepada orang baru, kepada generasi baru, kepada orang-orang yang akan terus silih ganti, akan menggantikan perjuangan ini. Lalu dia menyebut lagi bahawasanya bila kita berfikir begitu, baru kita nampak keluarga kita ini luas, kata Said Qutb rahimahullah. Maknanya bila kita kata bahawa Islam ini akan terus berkembang, Islam ini tak akan mati, baru kamu akan lihat bahawa keluarga kita ini luas. Dan keluarga yang aku maksudkan itu, kata Said Qutb, bukan keluarga yang berdasarkan kepada ikatan nasab, bukan berdasarkan kepada ikatan keturunan, tetapi keluarga yang aku maksudkan itu ialah kesatuan ummah yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berpegang kepada akidah perjuangan. Kamu tak ada, akan lahir ahli keluarga kita yang baru ini yang akan terus memperjuangkan akidah itu. Bila mati pula ahli keluarga kita ni yang seagama tadi, akan ada lagi orang lain yang akan menyambung perjuangan akidah itu, dan ia tidak akan mati. Akidah perjuangan itu tidak akan mati, kata Said Qutb rahimahullah. Said Qutb dah berapa puluh tahun dah meninggal. Said Qutb dah berapa puluh tahun dah syahid. Ramai lagi orang yang ikut syahid sebagaimana Said Qutb rahimahullah. Adakah Islam itu mati dengan sebab tak ada Said Qutb? Tidak. Cuma kita kadang-kadang, biasalah manusia, dia rasa sempit dada bila orang yang memang ikonnya ataupun orang yang memperjuangkan Islam itu mati, meninggal dunia. Kita ni rasa sempit dada je, rasa nak gantung kat siapa lagi, kan? Kita rasa macam tu. Itu memang sifat manusia macam tu. Tetapi kita terus meyakini bahawa akidah perjuangan ini tidak akan sudah
ataupun tidak akan berakhir dengan matinya orang yang memperjuangkan Islam itu. Akan ada mata rantai yang akan berterusan menggantikan orang-orang yang terdahulu. Jadi yang hadir malam ni ialah orang-orang muda, dalam yang saya kira perbincangan yang santai ini, yang boleh kita lihat balik bahawa kita mesti berjanji kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kitalah orang yang akan menyambung mata rantai kepada akidah perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Asas kita ialah Islam. Jangan tinggal yang itu. Ibadah kita, hubungan kita, dan jangan terpengaruh dengan fikrah-fikrah, ideologi, ism. Banyak cabarannya di zaman kini yang kita merasakan bahawasanya perjuangan yang diperjuangkan oleh PAS ni macam tak sesuai dah. Pendekatan harus dikaji, strategi baru harus digarap, betul. Tetapi dasarnya, perjuangannya, ketulinan akidah itu tidak boleh ditinggalkan. Strategi boleh berubah, kan? Pendekatan, metod boleh berubah, tetapi dasar perjuangan itu tidak akan dapat digugurkan dan tidak sesekali akan diketepikan. Ini di antara perjuangan kita yang menjadi akidah perjuangan kita dan kita pegang. Kerana uqadah yang saya sebut tadi, simpulan tadi, bila kita dah simpul mati, jangan lagi keluarkan yang dikatakan sebagai wuthqa, suatu ikatan yang utuh, suatu ikatan yang teguh yang tidak boleh dirungkai oleh sesiapa pun, melainkan kita kecundang, melainkan kita gugur di tengah-tengah jalan dakwah ini, melainkan kita menjadi orang-orang yang syai awal belum mati. Ada yang syai awal belum mati. Jadi jangan dah kita berdoa kepada Allah agar kita tidak menjadi orang-orang yang seumpama itu. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah saya atau kuliah saya malam ini, saya nak nyatakan bagaimana pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong cerita kepada aku tentang Islam ini. Qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Cerita kepada aku tentang Islam ini supaya aku tidak perlu lagi tanya kepada orang lain tentang Islam selepas dari ini mereka pada engkau. Tolong cerita apa itu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam ungkapan yang terlalu simpel tetapi memberi makna yang besar kepada perjuangan ini. Dikata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Rasulullah kata, Qul amantu billah, katakan aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian hendaklah kamu beristiqamah di atas akidah perjuangan itu. Jangan ucap dia aku beriman. Kamu tak buat kerja, kamu tidak bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan Islam. Rasulullah pesan yang kat belakang tu, thumma istaqim, kamu kena iltizam, komitmen kamu kepada Islam itu, perjuangan itu jangan tinggal. Di mana kamu berada? Thumma istaqim, istiqamah. Inilah di Islam. Kalau ada, kita boleh lainkan kader-kader yang macam ni, yang beriman kepada Allah, mempunyai akidah yang teguh dan berterusan bawa Islam ni walau apa jua cabaran, kita apply apa yang Nabi sebut tadi, mana beriman, berakidah, berterusan memperjuangkan Islam tanpa kena penat lelah, tanpa kena ugutan dan cabaran, maka kitalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang telah berjaya memahami Islam dan akidah perjuangan itu. Jadi saya setakat itu dahulu malam ni. Nak urai yang Ustaz Fatih akan sebut ni banyak, berbelas-belas. Saya sebut 4 yang malam ni. Setakat itu dahulu untuk malam ni. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.